kepada kajian-kajian yang berbentuk saintifik yang cuba melihat proses mental dan juga perilaku manusia dengan persekitaran dan sebagainya, ya. Kemudian satu lagi ialah spiritual. So apa dia spiritual? Kita pergi kepada Kamus Dewan, dia kata bersifat rohani dan jiwa, iaitu bukan bersifat fizikal dan jasmani. Maknanya inside ourselves, dalam diri kita. Ya, dalam diri kita itulah yang kita sebutkan juga sebagai spiritual, yang juga berkait dengan COP tadi. COP tadi, ya. Kalau dalam perbincangan psikospiritual secara mendalam, kita akan bincangkan juga ada istilah lain, iaitu qalb, roh, nafs dan juga akal. 4 ini kita tak tinggalkan, ya. Tapi kat sini saya sebut ini sahaja. Kemudian kita lihat, ya, apa yang boleh kita definisikan secara jami' dan mani', ya, tentang definisi psikospiritual Islam, iaitu satu konsep, ya, konsep ataupun teori dan juga kaedah perawatan kecelaruan jiwa yang selalu, yang macam saya sebutkan tadi, dibincangkan sebagai nafs, roh dan qalb, dan juga kecelaruan mental iaitu akal ataupun ya, dan juga emosi ataupun atif, dan juga perilaku moral ataupun akhlak, yang mana ilmu ini dia berteraskan kepada sumber dan amalan dalam Islam yang memang berasaskan Al-Quranul Karim, berasaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasaskan amalan para salafus soleh, dan juga ilmu pengetahuan yang tidak bercanggah dengan prinsip syariah. Sebab tu dalam kajian psikospiritual, ya, kita tidak menafikan ilmu-ilmu moden, ya, kita tidak menafikan ilmu-ilmu moden. Contohnya, baru-baru ini saya dirujuk oleh pakar psikiatris daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya apabila dia mendapati bahawa cara ataupun teori dan juga kaedah yang digunakan, iaitu yang berasaskan kepada konvensional, tidak, dia kata kurang efisien apabila klien dia datang, apabila pesakit dia datang. Jadi dia kata dia mencari jalan bagaimana cara untuk dia orang kata meningkatkan, ya, taraf rawatan dia. Dan dia dapati rata-rata pesakit dia yang datang itu adalah mereka yang bermasalah dari sudut agama. Itu yang dia dapati. Walaupun seseorang itu dia kata datang, katalah perempuan datang bertudung, tetapi bila tanya awak solat tak? Tak. Awak solat tak? Solat, tapi jarang-jarang. Awak solat tak? Masa nak je. Kebanyakan dia kata bila kita trace balik, dia akan balik kepada persoalan agama yang tidak dititik beratkan. Jadi dia kata macam mana cara nak buat? So dia datang jumpa saya. Jadi kami bina satu modul juga untuk jabatan psikiatris, ya, yang sekarang ni telah pun mula digunakan, ya, dan kita masukkan ni semua kaedah-kaedah yang berkaitan, dan dia tetap tidak meninggalkan konsep CBT, ya, Cognitive Behaviour Therapy. Dia pakai, cuma dia masukkan elemen-elemen yang berkaitan dengan Islam, okey. Sebab apa? Antara tujuan utama ialah psikospiritual ialah untuk matlamat ini, dunia dan akhirat. Sebab dia berkait dengan spiritual, berkait dengan kehidupan kita di dunia, ya. Jadi itu fokus ataupun itu adalah definisi kepada psikospiritual. Psikospiritual ini kalau kita lihat dia unik kerana dia menggabungkan dua aspek, iaitu rohani dan juga fizikal, ya, dua-dua di situ. Sebab kenapa kita kata fizikal? Sebab dia berkait dengan tingkah laku, berkait dengan emosi. Emosi yang ada di dalam kita akan keluarkan, ya, apa yang kita ada di dalam kita akan keluarkan melalui tingkah laku. So bidang ini dia mengukuhkan hubungan antara teori dan praktis, ya, teori dan praktis. Sebab tu kalau kita lihat sekarang ni, ya, kita ada Persatuan Kaunseling Syar'i, ya, di sini, yang mana Persatuan Kaunseling Syar'i pun menggunakan kaedah tersebut, ya, menggunakan kaedah tersebut, tapi dia ada tata cara dia. Bahagian terapis psikospiritual dia ada tata cara dia, ada sedikit kelainan sahaja sebenarnya. Sebab kita kena dalam sudut ilmu ini milik sesiapa sahaja. So
Bagi saya, kita tak perlu claim bahawa ini hak orang itu, ini hak orang ini, ya, sebab ini adalah ilmu Allah. Siapa-siapa sahaja boleh menggunakannya secara bebas, ya, asalkan tidak terkeluar daripada landasan. Okey, ilmu ini walaupun dia berteraskan kepada tasawuf, ya, dia tidak akan meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Ini sangat dititik beratkan. Ibadah iaitu fiqh juga tidak akan ditinggalkan, dan apatah lagi tasawuf, ya, di sini. Untuk terma-terma lain yang biasa digunakan, psikospiritual Islam adalah satu terma moden, ya. Selalu kami bincangkan, ya, masa saya balik daripada belajar tahun 1998, ya. Saya mengemukakan bidang psikospiritual Islam, ya, di tempat saya di universiti. Ramai yang mempertikaikan, dia kata ni istilah daripada mana dan sebagainya, ya. So saya kena struggle untuk mempertahankan ilmu ini, dan alhamdulillah hari ini ilmu ini semakin berkembang dan di mana-mana universiti pun dah ada, ya. Sebenarnya kalau di Indonesia, psikospiritual Islam ni dah lama berkembang. Ya, dah lama berkembang, dan mereka telah muncul terapis-terapis mereka yang diiktiraf oleh masyarakat dan juga oleh kerajaan itu sendiri. Malahan mereka mempunyai klinik-klinik mereka sendiri, ya, sebagaimana kita tengok terapis ataupun psikoterapis yang lain ataupun kaunselor, ya, dan sebagainya. Sini kita masih baru, ya, kita masih struggle. Alhamdulillah, apabila saya join dengan ataupun diminta untuk sama-sama membantu pembinaan modul, maka pihak JAKIM, ya, terutama bahagian KSK dapat menerima ilmu ini, ditambahkan pula dengan adanya Dr. Mat Nur Safir membantu, ditambahkan pula, ya, dengan adanya Dr. Ghafar, Dr. Ustaz Bukhari dan sebagainya, ya, Ustaz Elias, dan apatah lagi pengarah kita iaitu Ustaz Roslan. Okay, ini adalah terma-terma yang biasa digunakan, ya, dalam ilmu ini, sebab dia lama dah wujud sebenarnya. Tapi kalau dulu, kalau Ibn Qayyim dia sebut sebagai ilmu tib ar-ruhani, ya. Kalau dalam ilmu tasawuf dia sebut sebagai ilmu nafs ataupun ilmu roh, dua ni. Dan ini dan dalam contemporary di luar sana, kalau di barat, dia jarang menggunakan psikospiritual, tetapi dia menggunakan psikologi spiritual, Islamic psychology spiritual, ya. Itu yang digunakan, ya. Tapi ini adalah ringkasan dan sekarang ini telah pun mula digunakan oleh mereka, dan kita boleh jumpa dalam jurnal-jurnal antarabangsa, ya, ataupun jurnal-jurnal berindeks tinggi. Okey. Ini bagaimana pula hubungan di antara psikospiritual dengan psikoterapi, ya, dua istilah yang selalunya sinonim yang kita tak pisahkan. Psikospiritual biasanya dia lebih bersifat konsep, ya, kita menerangkan apa dia dasar, prinsip dan sebagainya, tetapi psikoterapi dia menekankan persoalan kaedah. Tapi bila kita sebut psikospiritual, actually dia adalah lebih general compare to psikoterapi Islam. Okay. Ini definisi psikoterapi Islam, dia merujuk kepada satu jenis intervensi psikologi. Yang lain itu sama sahaja, ya, sama sahaja. Maknanya proses intervensi, proses rawatan, sesi rawatan, pertemuan dan sebagainya, sehingga dan menggunakan kaedah-kaedah yang samalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya. Tujuan dia itu, untuk mencapai keseimbangan semula jadi antara individu dan praktis sosial serta kewajipan agama. Dia sebagai individu, tanggungjawab dia kepada diri dia, tanggungjawab dia kepada sosial dan juga tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini adalah hubungan psikospiritual dan psikoterapi Islam dengan tasawuf. Dia hubungan ini adalah hubungan yang erat sebab berpunca asas ilmu psikoterapi dan juga psikospiritual Islam itu adalah tasawuf itu sendiri. So di sini mungkin ada yang pertikaikan, ya, sebab tasawuf ni dia agak kontroversial, ya, agak kontroversial lah dalam masyarakat. Ada yang menerima, ada yang tak menerima, ada yang menerima sikit-sikit je, ya, dan macam-macam lagi. Apatah lagi kalau sebut pasal tarekat, ya, dan sebagainya. Tapi fokus kalau dalam bidang psikospiritual Islam, fokus utama dia adalah tasawuf. Sebab tu orang yang biasanya kita kata pakar dalam bidang ini adalah mereka yang mendapat pendidikan dalam ilmu tasawuf, ya, dalam ilmu tasawuf sebagai dasarnya. Okey. Ini semua orang tahulah kot definisi tasawuf. Tasawuf ni sebenarnya simple je.
Kalau kita nak melihat dia dalam konteks yang tinggi, memang tinggilah, tapi kita melihat dia dalam konteks yang diajar oleh Imam Al-Ghazali, oleh Al-Muhasibi, ya, oleh Al-Makki, tentang tasawuf dalam konteks bahawa dia adalah satu disiplin ilmu. Nak buat apa? Apa tujuan dia? Nak bersihkan diri je. Daripada dulu nakal, sekarang ni jadi baik. Dulu malas solat, sekarang kita nak solat. Dulu solat tetapi tak khusyuk, sekarang ni kita nak khusyuk, ya, dan sebagainya. Bukan saya kata saya solat khusyuk, ya, tetapi itu asas ilmu tersebut yang dia diajar oleh para ulama ini kepada kita, dan dia membawa, ya, dia tujuannya untuk apa? Untuk mencapai ketenangan jiwa, mental, emosi, akhlak dan memperolehi syakhsiah mulia. Dengan cara apa? Bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui 3 rukun tadilah, rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan. Itu dia, ya. Dan tujuan utama adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi, ya, eternal happiness. Okey. Konsep fitrah dalam psikospiritual Islam, kita letak konsep fitrah sebagai konsep asas kepada manusia. Sebab apa? Sebab ada orang kata, dah saya lahir macam ni, nak buat macam mana ni? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang LGBT biasa cakap macam ni, kan? Saya dah lahir macam ni, jiwa saya memang, saya lelaki, saya cenderung kepada wanita. Nak buat apa? Nak salahkan siapa? Salahkan Allah lah, sebab Allah takdirkan saya demikian. Ya, dia lupa bahawa dalam Islam ada satu konsep, iaitu satu konsep yang kita sebut sebagai fitrah insan, ya, fitrah insan. Fitrah ni Allah dah kata, ya, berdasarkan surah Al-A'raf ayat 172, bahawa manusia ni bila diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia asalnya dia berada di alam roh, ya. Bila dia berada di alam roh, Allah pernah tanya dia, masa kita ni tak bergabung lagi dalam perut ibu kita, Allah tanya dia, ya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ini Tuhan kamu? Jadi para roh tadi jawab, ya, kamu adalah Tuhan kami. Kami bersaksikan bahawa kamu adalah Tuhan kami. Maknanya asal fitrah kita ni cantik, bersih. Bukan kita bincang sebagaimana dalam teori behaviorism dan sebagainya, humanism dan sebagainya, itu berbeza, ya. Dia bahawa manusia ini asalnya dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ulama kita dah jelaskan secara panjang lebar. Dan dengan ayat ini jugalah maka dia menjadi suatu bukti kepada orang-orang yang tak nak mengaku bahawa Allah itu ada, bahawa Allah itu berkuasa. Allah dah kata, aku dah kata, ini kamu sebenarnya. Cuma kamu bila lahir ke dunia, pengaruh-pengaruh persekitaran, ya, daripada kedua ibu bapa lagi, kemudian pendidikan, sosial dan sebagainya, itulah yang akan mengubah kamu. Dan ini kita relate dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia itu, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan yang mengubah dia adalah kedua ibu bapanya. Nak jadikan apa, ya? Kalau sekarang ni ibu bapa tu agak kita kompleks, sebab dia kecil, kita buka kepada masyarakat. Sekarang ni lebih luas lagi sebab kita global, ya, dengan internetnya, dengan gadgetnya dan sebagainya, ya. Jadi ini asasnya. Jadi bila kita letak asas fitrah manusia itu adalah fitrah yang suci bersih, maknanya maknanya manusia itu boleh berubah. Ya, kalau kita tengok daripada asalnya, iaitu dia mengenal Allah di alam roh, kemudian bila dia masuk ke dalam perut ibu, kata Imam Al-Ghazali, manusia ini, Imam Al-Ghazali menceritakan teori ini, ya. Dia kata bila manusia menjadi janin di dalam perut ibu, maka bagaimanakah persediaan ibu dan juga ayah dia itu tadi? Sebagai seorang Muslim yang baik, ataupun hanya sebagai seorang manusia biasa, ataupun seorang yang jahat, yang bergelumban dengan dosa dan sebagainya, maka dia akan mempengaruhi. Ini katakan pengaruh lingkungan. Lepas tu kita pula dibekalkan dengan hawa nafsu. Ni duduk dalam diri kita ni, dekat sangat dengan kita. Yang tadi dibincangkan dalam nafs, qab dan roh tadi, ya. Hawa nafsu ini dia juga akan memberi pengaruh kepada kita, ya. Kalau kita tak jaga dia, kita tak didik dia, kita tak baja dia. Kemudian satu lagi ialah syaitan yang duk bisik, yang dekat dengan kita, ya, sehingga dia boleh masuk dalam urat saraf kita dan sebagainya. Maka inilah yang akan memberi pengakhiran kepada kita. Kita nak bahagia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, disarankan oleh Allah, ataupun kita nak derita, yakni
dihumbangkan ke dalam neraka, waliyazubillah. Jadi ini proses dia, ya. Ini menunjukkan bahawa manusia sebenarnya boleh diperbaiki, manusia sebenarnya boleh dibantu, ya, untuk dia berubah daripada tidak baik kepada lebih baik. Ini aplikasi psikospiritual, ya, dan juga psikoterapi. Dia berasaskan client centered. Dalam kes ni dia kena buat, orang tu kena buat, bukan terapis yang kena buat, ya. Dia adalah kita panggil dia sebagai terapi psikospiritual syar'i, TPS, ya. Dia hanya sebagai pembantu, penyokong, dan ilaj yang dilakukan tadi merujuk kepada Al-Quran, Sunnah dan juga pengetahuan serta amalan para ulama kita. Matlamat dia dunia akhirat. Bentuk pendidikan dia adalah mengarah kepada pesakit untuk mengenali sendiri kelakuan dia, dan kemudian dia kena buat apa yang diperintahkan, ya, membantu memacu pesakit untuk mengenal pasti tentang tingkah laku baru, kemudian prinsip-prinsip perlu diperkenalkan dan juga panduan terperinci perlu disediakan. Ini kita bina modul, ya. Ini client centered. Apa dia client centered? Dia kena ada mujahadah. Dia sendiri kena bersungguh. Kalau terapi je nak bersungguh tak boleh, tak jadi, ya. Dia kena sanggup melalui latihan kejiwaan, iaitu riyadhah an-nafs, ya. Dia juga kena ikhlas dan patuh kepada arahan yang diberikan oleh terapis dan melakukan homework. Homework ni maknanya dia kena buat kat rumah dia, sama ada bersendiri ataupun dibuat secara jama'i. Itu selalunya kita akan membina dalam modul. Kemudian biasanya dia tak boleh buat sekali mari dia dah baik. Intervensi yang selalunya kita berdasarkan kajian-kajian eksperimen, ya, ataupun empirical, dia memerlukan kepada sekurang-kurangnya lebih daripada 1, tapi biasanya tak lebih daripada 12 kali. Selalunya macam tu. Okay. Alright. Kemudian ini adalah bentuk lazim yang selalunya kita gunakan. Rukun Islam, ini terapi-terapinya. Ya, ini terapi-terapinya. Rukun iman, ini terapi-terapinya. Aplikasi ajaran tasawuf, ini terapi-terapinya. Taubat, sabar, syukur, tawakal, ridha, dan ini adalah terapi zikir yang menjadi asas tidak boleh tidak, wajib, ya, dan ini pun wajib, ya, juga. Okey, sebab masa dah nak habis, saya lajukan. Ini adalah tahap-tahap yang selalunya kita guna dalam terapi, iaitu tahap bidayah ataupun takhalli, mujahadah ataupun tahalli ataupun miziqat dan juga tajalli, ya. Tata cara dia ialah macam biasalah, kita kenal dulu, ya, kemudian kita bagi dia kerja, kita bagi dia homework, kemudian akhirnya kita nilai dia bagaimanakah keadaan dia sekarang. Okey. Pergi kepada kesimpulan, ya, bahawa untuk menghasilkan sebuah intervensi, sebab kita akan dengar lepas ni apa yang Dr. Makno Safir akan bercerita tentang isu-isu dan cabaran-cabaran semasa sekarang ni, maka seorang terapis itu kena sentiasa melakukan kajian, sebab dalam masyarakat ni masalah baru sering kali timbul, ya. Lepas satu lepas satu. Jadi kita tak boleh statik, kena buat kajian dan melihat apa pandangan ulama dahulu, apa aplikasi ataupun amalan ulama terdahulu, dan kita cuba applykan ke dalam masyarakat, ya. Dan kalau kita lihat di sini, pengukuhan spiritual yang menteraskan akidah dan tauhid kepada Allah, iaitu rukun iman, diiringi dengan amal ibadah, iaitu rukun Islam, dan kebajikan dan akhlak mahmudah berserta penghayatan. Tasawuf adalah sebuah penghayatan, merupakan langkah seseorang insan melakukan perubahan pada diri, jiwa, mental, emosi, tingkah laku yang akhirnya akan melahirkan kekuatan spiritual yang hebat, yang bukan hanya mampu mengubah diri dia sendiri sebagai klien, tapi dia juga akan mengubah manusia yang ada di persekitaran dia, bagaimana hubungan dia dengan manusia yang lain, dan juga kehidupan alam, ya. Maknanya kita tahu bagaimana adanya hablum minallah, hablum minannas, ya, dan hubungan kita dengan alam sekitar dan sebagainya. Jadi hati insan akan dipenuhi rasa cinta, kasih dan sayang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia dan makhluk yang lain dan keseluruhannya. Jadi di sini itu tujuan bidang psikospiritual Islam yang bukan mudah, dan dalam kami sebagai terapis, kami letak syarat bahawa apa yang kita nak supaya klien kita amalkan, terutamanya zikir-zikir, maka terapis tu sendiri kena berzikir dulu. Jangan pula dia pandai-pandai nak cerita ke orang, lepas tu dia sendiri tak nak buat, dia sendiri malas. Tak boleh macam tu, ya. Jadi nak tak nak terapis-terapis juga kena mujahadah, kena riyadhah nafs, ya. Memanglah
orang kata iman itu turun dan naik, ya, yazid wa yanqus. Hati pun macam tu juga, ya, jiwa kita pun macam tu juga, tapi kita kena struggle, ya, mujahadah untuk sentiasa berubah, sentiasa mencari kebaikan atau meningkatkan kebaikan diri kita dan sebagainya. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.